yang bermaksud dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pasti satu saat ketikanya kamu akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian diberikan pembalasan di atas apa yang telah dikerjakan dan tidak akan dizalimi sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, maha suci bagi Allah, alhamdulillah. Segala puji hanyalah layak untuk Allah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah lah Tuhan yang kita besarkan, kita agungkan di dalam kehidupan dunia hinggalah membawa kepada hari akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana waftah lana abwaaba rahmatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah kami dan bukakanlah bagi kami pintu-pintu rahmat Engkau. Amin ya rabbal alamin. Yang dikasihi sahabat juru perantara majlis Ustaz Muhammad Zuhairi bin Muhammad Yusof, juga merupakan sahabat seperimaman, betul kok bahasa tu, dalam bidang beliau memimpin solat sembahyang di masjid ni, Masya Allah, Tabarakallah. Dah masuk 20 tahun lebih dah Ustaz ya. Subhanallah. Saya je yang tak tahan, tekan 4 tahun je. Masih lagi berkhidmat dan bertugas di masjid ini bersama dengan para imam-imam dan juga pegawai-pegawai yang lain. Yang dihormati Tuan Nazir Masjid Al-Falah serta seluruh tangkuasa masjid, dan kepada bintang ilmu yang sudah pun bersiap sedia berada di hadapan kita semua, Ilahi yang bahagia Ustaz Roslan Muhammad. Ahlan wa sahlan Ustaz pagi ini bersama dengan kami. Barakallah, Ramadan Karim, Ramadan Mubarak. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menjadi para jemaah yang cukup setia untuk terus bersama mengikuti segala program yang disusun dan diatur oleh pihak masjid ini sejak daripada awal Ramadan yang lalu sehingga pada pagi ini kita sudah masuki 12 hari kita melaksanakan ibadah fardu puasa. Sebagaimana kata Ustaz Muhammad Zuhairi tadi, mudah-mudahan kita mendapat keampunan, mendapat kerahmatan dan juga mendapat daripada pelepasan api neraka yang amat kita idam-idamkan. Namun tajuk yang kita angkat pada pagi ini, subhanallah, ia melibatkan suatu tajuk yang mengajak kita ke arah mengingatkan tentang betapa penting dan iman dan akidah kita. Mengajak kepada kita untuk membuat suatu penelitian yang baik. Dibimbangi dan dirisau kepada kita jika sekiranya kita berada di atas muka bumi ini, kita tak nampak ada suatu tempat lagi yang kita akan balik dan kembali, iaitu hari akhirat, yang merupakan satu perjalanan yang pasti kita semua akan tempuh. Dan telah pun ada daripada kalangan sahabat-sahabat kita, ahli keluarga, sanak saudara kita yang telah kembali menghadap kepada Allah, kembali ke alam barzakh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-qubur huwa manazil al-akhirah. Orang yang dah mati, orang yang dah masuk ke dalam alam kubur, itu merupakan satu perjalanan awal mereka dibukakan gerbang menuju ke akhirat. Sedangkan kita belum lagi menempuhi jalan itu. Maka Ustaz Roslan, mari kita mulakan mukaddimah pada pagi ini, mengajak kepada kita semua yang bersama-sama berada dalam majlis ilmu pada pagi ini, mengukuhkan dan memantapkan lagi terhadap keimanan kita tentang hari akhirat. Mudah-mudahan kita yang mendengar pada pagi ini Ustaz bertambah yakin dan bertambah baik. Dan bagaimanakah pula golongan-golongan yang masih ragu-ragu, yang masih lagi tak yakin dengan kedatangan hari akhirat itu? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu
ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله من اهتدى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم رب يسر أمورنا ولا تعسر علينا حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون Sadaqallahul Azim. Yang bermaksud dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pasti satu saat ketikanya kamu akan dikembalikan kepada Allah, kemudian diberikan pembalasan di atas apa yang telah dikerjakan dan tidak akan dizalimi sama sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Baqarah. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Amir Nur Hizam, Al-Fadhil Tan Sri Said Zainal selaku Tuan Nazir, dan seluruh tuan kuasa pengurusan Masjid Al-Falah, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zuhairi Yusof, Tuan Imam kita, yang dihormati Ashabul Fadilah, para asatizah kalau-kalau bersama kita pada pagi ini, dan seterusnya dihormati yang dikasihi seluruh kehadiran para jamaah, tetamu-tetamu Ramadan di pagi yang ke-12, di pagi yang penuh ketenangan, penuh kerahmatan dan penuh kemuliaan. Kita sedang berada di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan Allah sedia mengampunkan dosa-dosa kita, walau sebesar mana dosa kita lakukan. Allah sedia untuk menerima kita kembali sebagai hamba-Nya yang dicintai bukan dibenci, yang diradai bukan dimurkainya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan semua, bertemunya kita di saat, di waktu yang berkat ini bukan kecil maknanya kepada kita. Ini merupakan medan pertemuan orang-orang yang ada keyakinan dalam hati nurani masing-masing, keyakinan tentang akhiratnya, keyakinan tentang dosa pahalanya, keyakinan tentang alam barzakh kuburnya, keyakinan tentang ada penghisaban di padang mahsyar nanti, dan keyakinan tentang harga sebuah kehidupan yang sebenar-benarnya. Kalau tidak ada keyakinan tersebut, maka kita tak sampai ke tempat yang seberkat ini. Kita takkan sampai di waktu subuh, meredah kepayahan bangun, di waktu tengah hari meredah kepanasan yang membakar sampai ke masjid. Dalam kepenatan nak ke masjid bukan mudah, tapi kerana ada keyakinan hati tuan-tuan semua, maka ialah satu kepercayaan yang kita mesti pupukkan
perkokohkan, semai benihkannya. Karena itulah hakikat di sebalik sebuah kehidupan beragama. Apalagi dalam hubungan ini kita faham, kita yakin, kita percaya selama-lamanya mana ada kekal di muka Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in halikun, tiap yang ada di bumi akan hancur binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Segala kemuliaan dan keagungannya yang kekal Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang lain tak kekal abadi selama-lamanya. Sehingga Nabi SAW sendiri pernah bercakap kepada sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi tengok jenazah sedang diusung untuk dimasuk ke liang lahat di maqbar Al-Baqi'. Nabi tengok sahabat mengusung jenazah. Nabi terduduk sekejap, menangis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam air mata yang tak kering. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, bima? Ya Rasulullah, ma bika ya Rasulullah? Apa yang berlaku Rasulullah, kau sakit?" Sahabat rasa Nabi macam sakit, seolah-olah macam itulah. Nabi kata, "Tidak, aku tidak sakit. Tapi bila tengok keadaan sahabat sedang membawa jenazah ke liang lahat untuk dikebumikan," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah apa disebutkan Ustaz tadi dalam hadis yang sahih. Apa kata Nabi? "Innal qabra awwalu manazilil akhirati, fa in naja minhu fama ba'dahu aisar, wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashad." Nabi tunjuk ke kubur Al-Baqi', yang jenazah nak dibawa ke sana. Nabi kata, inilah kediaman pertama bagi siapa saja, termasuk aku, kata Nabi. Kediaman pertama kita adalah kubur. Fa in naja minhu, kalau berjaya di alam kuburnya, fama ba'dahu aisar, selepasnya mudah dan mudah. Wa illam yanju minhu, kalau gagal dalam alam kubur, fama ba'dahu ashad, lepasnya amat menyusahkan lagi. Lantas dia menangis, tuan-tuan sekalian. Menangis Nabi SAW. Akhirnya Nabi terduduk. Menangis Nabi. Turun ayat dalam banyak riwayat menyatakan, turun ayat Al-Quranul Karim. Menyatakan kepada kita semualah, bukan untuk Nabi, untuk kita. Dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burjin musyayyadah." An-Nisa 78. Di mana berada kamu sekalipun, di atas apa keadaan kamu, di mana berada kamu, sihat, demam, sakit, bahagia, dalam keadaan apa sekalipun, akan datang kematian jenguk kamu. Walaupun dalam keadaan kamu berada bangunan kokoh rapi, bangunan yang hebat megah, sekalipun kematian akan datang jenguk kamu. Tuan-tuan sekalian, inilah perjalanan kita yang sebenar-benarnya. Jangan menginsafkan kita. Kita yang ada pada hari ini. Saya mengambil apa yang diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaihi. Bagaimana seorang yang benar-benar hidup sebagai hamba Allah boleh tak yakin akan adanya hari kematian, hari mahsyar akhirat, sedangkan perubahan dunia semasa berlaku setiap saat dan waktu. Dengan maksud yang lain, kita tengok kiri kanan kita, siapa yang kekal? Yang kita sekarang, saya termasuk saya sekarang, tengok belah kanan, ayahanda saya dah pergi 6 tahun yang lepas. Bila tengok belah kiri, mak saya dah pergi 11 tahun yang lalu. Bila tengok ke hadapan, 2 adik saya telah pergi. Seorang tahun 2018, seorang baru bulan 10 yang lepas. Contohnya lah, makna saya pada sekarang ini akan pergi sama bila sampai masa dan waktunya. Kadang kehilangan seorang ayah, seorang ibu, 2 adik-beradik kandung sendiri.
Maka kata Al-Imam Al-Qayyim, pandanglah diri kau masing-masing. Kamu tak akan kekal selama-lamanya. Bahkan dalam hidup beragama ni tuan-tuan, menarik sekali. Bila seorang ulama kita yang terkenal, terkemuka, dikatakan, diucapkan oleh Ibn Al-Mubarak, dan mungkin orang sebut, misalnya saya baca ialah kata-kata daripada Ibn Al-Mubarak. Apa dia kata? Marahilul insan khamsah. Marahul hayatil insani khamsah. Ada 5 marhalah kehidupan kita ini. Siapapun kita. Dan kita berada di kedudukan ketiga sekarang ini. Marah ketiga. Pertama, kedua dah kita lalui. Ketiga berada, 4, 5 tunggu masa saja. Apa marhalahnya tuan-tuan? Kita semua. Pertama, disebut sebagai marhalah al-janin. Maksudnya, kita sebagai janin dalam perut seorang ibu. Kemudian Allah berikan roh, marhalah yang kedua. Roh ditiupkan. Kita hidup dalam perut seorang ibu, membesar, sampai marhalah ketiga. Ketiga adalah marhalatul dunia. Sekarang ini. Sedang berada di bumi Allah Azza wa Jalla. Dan yang keempat, hanya menanti masa sahaja. Tidak hari ini, bukan besok. Tak besok, mungkin lusa. Tak lusa, makin tulat. Bila-bila masa sahaja. Yang keempat ialah marhalatul barzakh. Alam barzakh. Peringkat alam barzakh menanti masa sahaja. Sama ada hari ini, petang ini, wallahu kita tak tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Kita tahu apa keadaan kita besok. Sihat, demam, sakit, boleh berpuasa lagi ke tidak, sempat Syawal ke tidak. Marhalah yang kelima terakhir, saat bertemu Allah nanti, dinamakan marhalatu al-hashr, peringkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini proses tuan-tuan. Alam pertama, alam janin. Alam kedua, alam roh. Alam ketiga, alam dunia sekarang. Dan alam barzakh hanya menanti detik saja. Sama kita dikubur 21 juz batu. Dikubur ke Melayu Subang dekat rumah saya. Kita tak tahu di mana kita dikemukakan. Bila-bila masa. Dan yang kelima ialah alamul hasyr. Saat bertemu di padang mahsyar dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam kehidupan beragama kita tuan-tuan, bila bercakap tentang hal seumpama ini, kita bercakap dalam nada keimanan. Itulah tidak ada orang yang lebih berjaya dalam hidup melainkan orang-orang yang sentiasa dalam keadaan melihat jalan ke hadapannya, jalan ke kubur. Saya tulis dalam status FB saya 2 hari yang lepas. Ramai juga yang lain. Alhamdulillah lah, kata-kata ringkas saja. Dan FB saya tulis status. Saya setiap hari saya tulis status. Dalam bentuk kata-kata sekadar lah. Untuk ingatkan diri sendiri pun, bukan orang lain. Saya tulis tausiah buat diri sendiri dan rakan taulat. Saya tulis 2 hari lepas dan ramai yang lain, sampai yang hantar kat saya balik Ustaz Amir, terima kasih. Saya kata Alhamdulillah lah, moga dapat manfaat. Saya tulis, kita di banyak berjalan ke depan. Bila berjalan, mesti ke depan, tak ada jalan ke belakang. Mesti ke depan kita berjalan. Berjalan ke pejabat, jalan ke kedai makan, jalan balik kampung. Kita kadang-kadang lupa, kita sedang berjalan ke alam mahsyar, ke alam kubur bila-bila masa. Berjalan ke kedai, ya. Tetapi tak sampai kedai, kita berjalan ke alam kubur. Macam balik kampung je dengan kenderaan, dengan keluarga. Tiba-tiba tak sampai ke kampung, kita jalan ke kubur bila-bila masa. Itu semua kenyataan. Maka baiklah tuan-tuan sekalian, kita ambil ingatan-ingatan yang seumpama ini. Betullah nikmat kita hidup dalam Ramadan sebagai contoh. Saya tariklah sikit perhatian. Ada suatu rezeki paling besar. Sebatulah kata Al-Imam Al-Munawi rahmatullahi alaihi, dia kata apa? Dalam keadaan kita hidup Ramadan ini pun banyak benda kita sebut tentang kiamat akhirat. Sebab apa? Sebab kita banyak bercakap dalam nada mohon keampunan. Kata Al-Imam Al-Munawi rahmatullah, saat dalam Ramadan kita mohon ampun kepada Allah atas dosa kita. Kenapa kita minta ampun? Sebab kita nak selamat di alam sana, bahagia di alam akhirat. Alam kubur kita bahagia, bukan celaka. Alam akhirat kita bahagia, bukan kita dalam keadaan celaka. Betul kata Imam Al-Munawi, dalam Ramadan ini, saat kita minta ampun itu, tanda kita menghayati bahawa kita akan kembali kepada Allah
dengan keampunannya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan jawapan saya dapat beri walaupun tak padat. Boleh Ustaz Amir tambah, tak ada masalah. Dia pengurusi pun panel tuan-tuan. Jangan pun saja. Saya sekadar melengkapkan. Wallahu a'lam. Moga-moga ada manfaat di sebalik jawapan tadi. Wallahu a'lam. Kembali kepada Ustaz Amir, insya-Allah. Masya-Allah, tabarakallah. Ustaz, cukup cantik mukadimah yang dimulakan kepada kita semua tadi. Bila Ustaz mengingatkan kepada kita tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala kata, walau di mana sahaja kita berada, kita bersembunyi, kita menyorok, kita tidak dapat mengelak daripada malakul maut. Ini cukup amat menggetar dan juga amat merisaukan kita semua. Walau bagaimana risau, getar, takut pun tuan-tuan, memang itulah yang kita lalui tiap-tiap hari pagi-pagi pun. Kan? Pada pagi tadi kita bangkit bangun, kita kata apa tuan-tuan? Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang bagi kami ini dapat hidup balik, ya Allah, setelah Engkau mematikan kami. Aduh, dah rasa dah lah juga mati walaupun secara begitu. Dan kita tidak dapat mengelakkannya, pasti kita akan kembali balik ke alam yang Allah SWT janjikan. Yang tadi disebut pada peringkat awalnya, kita akan menuju ke alam kubur, ke alam barzakh. Dan apalagi tajuk yang kita memperkatakan ini, menanti menunggu pula kita untuk dibangkitkan di hari akhirat. Subhanallah. Cukup menarik analogi yang dibuat oleh Ustaz Roslan tadi. Oh, kita berjalan ke depan Ustaz ya, bukan berjalan mengunduh. Itu. Kena juga tu ambil tahu tuan-tuan ya. Maksudnya setiap langkah kita tak tahu apa nak jadi kejap lagi. Nak langkah kejap lagi, tak tahu apa nak jadi. Semalam viral waktu tengah hari. Saya ingat tuan-tuan dan puan semua dapat. Imam di Masjid Al-Ula, Kampung Baru, Kalimantan, Indonesia. Solat sembahyang, mengimamkan solat fardu subuh. Habis rakaat pertama, tak ada rakaat kedua. Mati sujud tuan-tuan. Subhanallah, cukup indah kematian begitu. Semalam juga sahabat, baru 44 tuan-tuan, junior belajar di Ma'had Muhammadi, Kota Baru. Seorang YouTuber, ialah begitulah laluan hidup yang dia pilih. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tak pernahlah hidup ni ada masuk hospital teruk-teruk. Seorang yang aktif, bergiat, cergas. Minggu lepas, takdir Allah dalam tidur, isterinya tengok waktu nak bangkit, nak bangun, nak kejutkan sahur, nampak macam menggeletar tuan-tuan, tapi tak sedar diri. Dipanggil ambulan, bawa ke hospital. Subhanallah. Dipercayai apa? Oksigen tak sampai ke otak. Baru 44 tuan-tuan. Semalam tengah hari Jumaat meninggal dunia di Hospital Melaka. Ini yang tadi Ustaz ada sebut kat kita kan. Kita tak tahu perjalanan kita kejap lagi apa nak jadi. Tahun lepas kita ingat lagi Ustaz Roslan di Surau Ittihadiyah Dr. Muhammad Sabri Awang. Oh, itu saya tak boleh lupa tuan-tuan. Dan tuan-tuan bayangkan seorang pensyarah datang dari USIM, nilai ke Seksyen 9 Shah Alam. Berapa jauh tu tak ada apa masalah, dah solat sembahyang subuh, dah menyampaikan kuliah ni 30 minit dah tuan-tuan. Subhanallah. Kemudian nampak beliau duk pegang dada, jatuh di bawah. Jemaah panik. Jadi bila dah dipaparkan ke media sosial ni, ada komen kata kenapa jemaah biarkan tak buat CPR. Saya ingat jemaah pun waktu tu kelang kabut dah. CPR, CPU ni pun dah lupa dah tuan-tuan. Ada berlaku macam tu di depan mata ditunjuk. Tak jauh daripada situ surau IPK, Khalid Al-Walid, kuliah Maghrib, Ustaz Hashim apa nama dia, baru bagi salam, baru puji-puji Allah, selawat Nabi. Tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita beriman, bertakwa kepada Allah. Sesak nafas, jatuh, meninggal dunia di meja mengajar. Banyak ditunjuk dan dipaparkan kepada kita. Yang tadi apa disebut oleh Ustaz, satu perjalanan yang kita nak tempuh ni, kita tak tahu apa nak jadi kepada kita. Macam tu. Kalau di jalan raya ni kemalangan mati, Allahu Akbar, cukup amat banyak.
Kita masih ingat lagi macam mana Bilal di masjid di surau Alam Megah meninggal dunia ketika apa? Tengah azan, tuan-tuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sempat bersyahadat, tak sempat hayya 'alas salah menurut jemaah ni. Jatuh, tuan-tuan, tengah duk melaungkan azan. Sama hal juga di Masjid Raudah, Puncak Perdana, Cikgu Mat Isa pun juga mati ketika mana duk bertugas menyuruh mengajak orang bersolat. Ini yang kita tak tahu, tuan-tuan, dipaparkan dan ditunjukkan. Apalagi nak dikira dan dianggap kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang berada di Gaza, di Palestin. Itu memang lagilah mereka duk nampak, duk lihat mati ni satu kepastian yang tak boleh dinafi dan dielakkan lagi. Kepada kita yang ditutup bayangan tersebut, namun kita jadikan i'tibar pelajaran kepada apa yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Setiap kita melihat dan menyaksikan kematian ni, kita duk kata apa, tuan-tuan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di mana kita tengok ayat tu, tuan-tuan? Dekat tepi van jenazah, yang kita simpan tepi bilik air tu. Tahu Ustaz, saya tengok ayat tu kat Quran Ustaz. Tak adalah contoh lah kan, tuan-tuan. Ayat tu biasanya apa? Kita nampak dilekapkan di tepi van jenazah. Itulah matlamat kita, itulah tujuan kita. Sesungguhnya kita milik Allah, daripada Allah kita datang, kepada Allah kita akan dikembalikan. Cukup menginsafkan kita pada pagi ini, bila mana Ustaz juga mengingatkan kepada kita, kita pun tak tahu tanah kubur kita kat mana. Allah, saya agak, walaupun jauh sikit daripada pusara aman, Ustaz Ruslan tak apa jauh tu rumah dia. Ya Allah, setiap kali kami ada gotong royong ni, walaupun saya jarang-jarang hadir, di tanah perkuburan gotong royong itu, dijemput Ustaz untuk membuat tazkirah dulu sebelum gotong royong dilaksanakan. Memang cukup amat memberi kesedaran dan keinsafan kepada kita semua muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Masya Allah, mukadimah yang cukup cantik yang mengajak kepada kita untuk apa? Terus menanamkan keyakinan, memantapkan kepercayaan kita agar tidak goyang dan tidak goyah. Na'udzubillah, memang ada golongan yang masih ragu-ragu dan tak percaya seperti golongan kafir. Kita takut, tuan-tuan, bila mana Allah duk sebut kita duk ikuti salat fardu subuh hari Jumaat. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Kemudian apabila mereka telah masuk ke dalam kubur, maka waktu dan ketika itu barulah nak sebut, nak kata, wahai Allah, kami dah tengok dah ni kata alam kubur, ya Allah. Oh, sebelum ini kami dah dengar tapi kami tidak dapat menerima penuh dengan keyakinan. Sekarang ini tolonglah ya Allah, kembalikan balik kami hidup. Berilah kepada kami ruang dan peluang semula, wahai Allah, untuk kami memperbetulkan iman, meyakini kembali balik hari akhirat yang sebenarnya itu tidak boleh kami nafikan. Subhanallah. Ustaz Muhammad Roslan, Ustaz Roslan Muhammad, terbalik pula nama Ustaz pada pagi ini. Ustaz, kadang-kadang dalam kita meniti melalui hidup ini, ialah kita tak nafi Ustaz. Kita semua, saya termasuk, akan ada cabaran-cabaran yang kita kena hadapi. Kita halangan-halangan yang mengganggu, yang menyebabkan kepada kita ini sukar dan payah nak mengingati akhirat tu Ustaz. Jadi bagaimana Ustaz boleh bawa kepada kami pada pagi ini supaya apa yang tadi disebut sekali lagi oleh hadis Nabi, bahawasanya jika sekiranya kita menghadapi susah payah di alam kubur, akan ada lagi susah payah di hari akhirat yang akan kita tempuh. Tapi sebaliknya, jika dipermudahkan kita di alam kubur, mudah-mudahan perjalanan seterusnya itu akan dipermudahkan. Silakan Ustaz. Allahu Akbar. Tuan-tuan, puan-puan semua, Ustaz Amir, Al-Fadhil Tuan Nazir Tasri, Al-Fadhil Ustaz Zawar Zuhairi dan seluruh yang hadir pada pagi ini. Bicara kita pada pagi ini bicara hati, tuan-tuan puan semua. Bicara tentang sesuatu yang pasti dan akan berlaku. Kepastian dan kemestian.
wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha. Datanglah hari penghujung kehidupan kita yang pasti akan datang berlaku. Bila Al-Fadhil Ustaz sebutkan tentang berita-berita orang mati, meninggal bagian-bagian keadaannya di rumah Allah, sedang nak mulakan ceramah di pentas ilmu, alunkan azan, tengahkan salat. Tuan-tuan, ini menunjuk kepada kita bagaimana Allah punya ketentuan mutlak. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan Allah lewatkan sesaat, tak akan diawal kalaupun seminit. Saya sering sebut untuk saya lah, dan saya acap kali di masjid kita sebut, tapi kita ulang balik. Ini peringatan bersama. Bila tengok tentang tema kematian, al-maut ataupun kematian yang kita semua faham, kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya dalam agama kita yang bersifat hukum tak ada syarat adalah kematian. Kematian di antara hukum yang dibincangkan dalam bicara ulama fiqh. Ahkamul mayyit, hukum kematian macam-macam. Termasuklah hukum hakam yang lain. Nak berumrah ada hukum hakamnya, syarat-syarat sah, rukun-rukunnya. Nak menikah pun ada hukum-hukumnya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Nak berramadan, puasa, ada syarat-syarat, hukum hakam dan rukun-rukunnya. Bila bab kematian, tuan-tuan, zero. Sebab kematian tak pernah ada bersyarat dan syarat. La syuruta fil maut, tak ada syarat dalam kematian. Tak ada. Apa syarat kematian? Pertama, mesti tua? Tidak. Yang muda meninggal. Syarat kedua kematian, sakit lama? Tidak. Yang sihat walafiat pun awal lebih pada yang sakit lama. Syarat kematian mesti bapa, anak-anak biar sebab dia muda. Tidak. Kadang-kadang ayah, anak pergi, bapa masih ada. Tuan-tuan, bila kita faham demikian, bermakna kita akan rasa dalam hati jantung kita debaran kematian bukan kecil makna kepada kita. Batu kata seorang tokoh besar di kalangan para ulama kita zaman silam, Hatim Al-Asam, dikata apa? Ista'id fa innal mauta ya'ti baghtatan. Siap sedialah kamu, kerana kematian datang mengejut. Fujaatan, mengejut ataupun baghtatan, secara tiba-tiba saja. Isu kita sekarang, tuan-tuan, ialah macam mana kita nak bersiap sedia hadapi kematian itu. Sebab itulah bila Ustaz Amir sebutkan cerita-cerita tadi, saya percaya di kalangan orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, baik mati malam Jumaat ke meninggal pada hari, pada sekian-sekian waktu masa yang sebutkan tadi, saya yakin tuan-tuan, orang-orang yang ada niat dalam hatinya untuk mati dalam husnul khatimah. Ada niat dalam hatinya, walaupun tak banyak, ada. Sebab dalam konteks agama kita, Nabi sebut dah, innamal a'malu, amalan kita tu atas niat. Niat kita tu merupakan benda penting. Bila amal kita dengan berniat yang baik, Allah tidak akan tutup niat yang baik itu. Hadis innamal a'malu, niat itu penting tuan-tuan. Niat kita nak buat baik. Kadang-kadang tak sempat, tapi niat itu penting. Semacam peristiwa yang berlaku kepada seorang hamba Allah, dirakam dalam hadis Nabi yang sahih, bunuh satu orang. Akhirnya ke mana? Akhirnya diangkat, rohnya diangkat ke tempat yang baik.
Walaupun dia berjalan nak pergi taubat, belum taubat lagi pun, tapi dia sudah berniat baik untuk bertaubat, meninggalkan dosa-dosa yang lama. Tengah jalan dia meninggal dunia, diukur perjalanannya di antara tempat dia pergi dan tempat tuju, tiba-tiba dia ada niat yang baik untuk bertaubat. Akhirnya malaikat angkat rohnya, dibawa ke tempat yang baik. Itu hadis yang sahih. Cerita satu orang yang bunuh orang itulah, kita boleh tengok balik dalam hadis Nabi. Sebab itulah saya sebut ini tuan-tuan, sebab kata Al-Imam An-Nawawi, an-niyatus salihatu tuaddi ila khair. Niat yang baik bawa kebaikan. Betullah kita dalam hidup ini, tanamkanlah tuan-tuan, saya ajak diri saya, bukan orang lain. Tanamkanlah dengan doa, rintihan, munajat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagai contohnya, kita peganglah satu hadis Nabi, yang hadis ini dalam kerangka untuk kita berniat mati dalam husnul khatimah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirati. Ini nas hadis Nabi, dirakamkan oleh Imam Abu Daud At-Tirmizi. Nabi ajar sahabat untuk berdoa, dan ini merupakan satu tema penting sebagai tanda kita nak husnul khatimah. Allahumma ahsin aqibatana, ya Allah, perelokkanlah semua urusan hidup aku. Perelokkanlah ya Allah, dalam aku beribadat, beramal, hidup, makan, minum, perelokkan. Sebab apa? Penghujungnya aku nak mati dalam husnul khatimah. Walaupun tengah makan, tengah bersantai, tengah bersolat, dalam masjid, di pejabat, di jalanan, dalam kenderaan, depan anak cucu, seorang-seorang, kita minta, Allahumma ahsin aqibatana, perelokkan ya Allah, wa ajirna, dan jauhkan aku daripada azab akhirat dan kecelakaan dunia. Tengok tuan-tuan, hadis begitu menarik, sehingga ada kalau ulama kita yang mengatakan doa ini doa yang kena amalkan, kena baca. Sebab rintihan minta husnul khatimah itu merupakan benda penting dalam kehidupan beragama. Tapi tak apa, alhamdulillah, di kalau kita dah baca doa lama dah. Antara doa itulah, Allahumma khtim lana bi husnul khatimati wa la takhtim alaina bi su'il khatimati. Okeylah tu, tapi dia bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu doa yang dibawa, tapi okey, maknanya tegas, terang dan jelas, boleh diamalkan. Tapi hadis Nabi yang tadi, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirati. Baik tuan-tuan, jadi prospek utama kita ialah sentiasa mohon husnul khatimah. Bila kita minta demikian, apa yang kita yakin, Allah tidak akan sia-siakan harapan kita. Satu pengalaman yang saya masih rasa sampai sekarang ini, lama. Ini pengalaman saya ingat tahun 86. Pengalaman di Mekah. Betul-betul lama. 48 tahun yang lepas. Ini masa saya mula-mula tahun ketiga di Arab Saudi, di Saudi. Tahun kedua pengajian, dia ada di sana. Kita pergi buat haji. Saya masih ingat sebab itulah cerita yang semelekat hati jantung saya. Masa itu dalam usia 21 tahun, 23, 22 tahun buat haji. Satu hari tuan-tuan, saya masa itu sebagai pelajar, kita taklah kejar resmi tabung haji, tapi kita membantu. Maksud bukan macam sekarang. Sekarang sistem tabung haji dah cantik sekali dengan petugasnya rasmi macam-macam. Sekarang ni, zaman tu 48 tahun lepas, 86 tu, masih keadaan muasasah tak ada lagi. Tapi kan pelajar-pelajar diminta untuk menyumbang tenaga musim haji, bantu. Saya ingat lagi tuan-tuan sekalian, orang tu orang Perak. Apa yang berlaku ialah
di Padang Arafah. Padang Arafah masa itu bukan macam sekarang, Ustaz Amir. Bukan ada khemah macam sekarang. Hanya sekadar khemah-khemah buatan sendiri, duduk di padang pasir Mamang. Pengalaman itu saya rasai, tuan-tuan. Alhamdulillah lah, memaniskan juga perasaan. Nak compare dengan haji sekarang ni, zaman tu zaman mencabar sungguh. Berjalan daripada Mekah ke Arafah tu berjalan kaki ya. Melalui terowong yang tak berapa nak lengkap pada masa itu. Baik. Hamba Allah ni tuan-tuan. Ini cerita lama 48 tahun lepas. 86, betul tak 48? Betul tak? Betul tak? Okey, kira sendirilah. Tuan-tuan sekalian. 38. Tuan-tuan silap matematik pula dah. Ya. 38, 48 lama sangat. Saya pun takkan tua tahu sangat ya. Baik tuan-tuan. Baik. Hamba Allah Padang Arafah. Tengah-tengah berzikir, tengah bertasbih, kami duduk bersamalah. Dalam kelompok jemaah haji, tabung haji yang kami diminta untuk bersama. Seolah memimpin jugalah, memimpin jemaah haji, berzikir macam-macam. Dari dataran yang pasir panas itulah. Bukan bagaimana pun, sekadar payung saja. Tiba-tiba Hamba Allah ini tuan-tuan dalam duduk berzikir tadi. Akhirnya terduduk, termangu, terjatuh. Kalimah yang keluar ialah Allahu Akbar. Isteri sebelah dia. Saya lagi tuan-tuan, saya ingat sampai hari ini. Isteri dia pun pegang suaminya dalam bentuk ucapan, bang, apa yang berlaku ni? Kami pun angkat pakcik ni. Nak kata orang tua tidaklah sangat. Angkat dia, lentangkan. Kita pun kipas-kipas begitulah. Kita pun macam Ustaz sebut tadi. Masa tuan-tuan kita kan tergamam nak tolong kadang-kadang tak mampu lebih. Sekadar itulah. Tapi yang saya dengar makcik sebut apa? Makcik tu isteri dia kata, suami saya ini tiap malam berdoa. Ya Allah, aku nak mati di Padang Arafah. Dia berdoa pada belum sampai ke Mekah. Sampai ke Mekah dah. Berdoa. Ya Allah, engkau ambil nyawa aku di Padang Arafah. Allahu Akbar tuan-tuan. Ini cerita benar-benar berlaku tahun 86. Di Padang Arafah. Tuan-tuan sekalian, niat yang salihatun. Betullah kita dalam hidup beragama ni, niat tu penting. Dia bukan saja niat buat baik. Nak bersedekah, nak baca Quran, nak sembahyang tahajud, sembahyang hajat, sembahyang duha. Tetapi dalam konteks niat kita, hal-hal yang kematian pun sama. Ya Allah, aku nak mati husnul khatimah. Angkatlah aku dalam keadaan aku mati dalam keadaan baik. Soal kita mati tengah makan, tengah demam, tengah sakit, tengah berjalan, itulah cerita. Tapi penghujungnya husnul khatimah. Tuan-tuan sekalian, itu sebabnya kita mau tidak mahu dalam hidup ini, bila hati yang tenang, hati yang bersih, hati yang benar-benar ada nilai. Soal cabaran-cabaran datang tadi, sikit apa yang ditanyakan Ustaz tadi. Saya tidak nampak lain melainkan cabaran pada kita sendiri. Cabaran kematian, cabaran hal-hal akhirat ini, kematian pada kita sendiri. Bila hati tak bersih, hati yang kotor, hati yang sakit, hati yang penuh dengan 1001 benda yang tak betul, itu cabaran pertama menghalang kita untuk ingatkan kematian. Ada hadis, walaupun hadis tak dikira hadis yang sahih oleh setengah ulama, tapi dinukilkan oleh ulama-ulama tasawuf. Apa mereka kata? Nabi bersabda, tapi saya tak kata bersabda, tapi saya kata kata-kata yang baik. Sebab ada ulama tolak hadis ini. Tapi ada kebaikan. Apa disebutnya? Innal qalba yasda'u kama yasda'ul hadidu. Tengok tuan-tuan. Hati ni kata para ulama kita boleh berkarat sebagai berkat sebatang besi. Besi ni tuan-tuan kalau putih bersih macam mana pun, dah letak tengah hujan, tengah panas membakar, dalam suasana embun datang, dalam keadaan hujan pun turun, panas membakar turun datang, besi putih dia akan jadi bekarat. Lama tak lama kemudian akan bekarat. Itulah hati kita kata para ulama. Hati kita yasda'u boleh berkarat tuan-tuan sekalian. Kalau Quran lama dah tak baca, majid lama dah tak mari,
zikir lama dah tak ucap, istighfar lama dah tak cakap, taubat lama tak diangkat, kebaikan lama dah tak buat, contohnya. Kebaikan lama dah tak buat, contohnya. Apa akan berlaku? Hati akan berkarat. Yasda'u, kata para ulama. Batulah dalam hal ini, cabaran yang paling besar ialah dalaman kita sendiri. Kita tak boleh berhujah yang masalah berlaku kerana orang, tak sebenarnya. Hidup kita ini kadang-kadang yang kita kena fikirlah datang dalaman kita. Saya sering baca ayat ini kepada banyak tempat, di banyak tempat. Dalam hadis Nabi sebut, walaupun pun dianggap hadis yang tak sampai tak sahih, tapi dinukilkan para ulama menyatakan kepada kita dalam hidup ini 5 ujian datang kepada kita. Innal mu'mini baina khamsi syada'id. Orang beriman 5 ujian. Saya tak nak bincang 2 yang pertama, saya ambil 2 yang tak sebut 3 pertama, nak ambil 2 terakhir. 2 terakhir apa dia? Yang boleh menggoncang iman kita, kata dalam hadis tersebut, ialah innan nafsu wa nafsun tunazi'u. Nafsu kamu sendiri yang menyerang kamu. Nafsu kita sendiri. Yang keduanya ialah wa syaitan tunazi'u. Syaitan menyerang kamu. Yudhilluhu. Wa nafsun tunazi'uhu wa syaitan yudhilluhu. Nafsu menyerang kamu, mengajak ke arah kejahatan. Yang kelimanya, daripada 5 tadilah, yang kelimanya adalah syaitan menyesatkan kamu. Tengok tuan-tuan, dalaman kita. Batulah kenapa dalam Islam ini Allah angkat hal-hal berkait dengan soal pencucian hati. Kenapa tuan-tuan? Sebab inilah sarang dan sumber yang utama. Keruhnya kita, hati rosak. Sakitnya kita, hati rosak. Rosaknya kita, hati rosak. Tapi kalau di sini kita bangunkan dengan keyakinan, keinsafan, percayalah, dia akan bawa kita ke hidup yang bahagia. Kematian kita akan ingat dengan keinsafan. Ini sebab dalam Quran surah Ar-Ra'd Allah kata kepada kita, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Zikir dalam bahasa agama bukan sekadar subhanallah, tapi ingat, percaya, buat ibadat, itu zikir juga. Sebab zikir dalam agama 3. Az-zikru bil qawli, ucapan. Kedua, az-zikru bil amali, perbuatan. Ketiga, az-zikru bil qalbi, dengan hati. Betul tuan-tuan, mari sama-sama kita tengok balik. Dalam bicara kita pada pagi ini, kita bercakap dalam suara tegur menegur sama kita. Yang bercakap pun taklah banyak kekuatannya, banyak kelemahan. Tapi bila saya bercakap ini tuan-tuan, saya nak sangat, demi Allah, dan usia yang sebegini, ya Allah, ya Tuhanku, matikan aku dalam suatu khatimah, dalam keibadat, dalam kebaikan, dalam pahala rahmat-Mu ya Allah. Kita nak mati dalam keadaan Allah murkai, tuan-tuan sekalian. Kita nak kita berjaya dalam hidup, dalam suasana kita diangkat roh kita dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita pendosa, tapi Allah ampunkan dosa kita. Ada kekurangan ilmu, Allah angkat roh kita dengan kebaikan. Sebab niat kita ada, kemaluan kita ada, kita kesungguhan. Itu yang menjadi asas kepada kita. Bila sebuah cabaran, saya tak sentuh hal lain. Kita nak salahkan orang mudah, tuan-tuan. Tapi nak saling sini bukan payah, bukan mudah. Kita mudah salahkan orang, kerana dia lah. Tapi nak kita salahkan diri bukan mudah. Tapi itulah dalam agama. Sebab itulah dalam satu kata-kata disebutkan oleh Hasan Al-Hudhaibi, tokoh besar pada ulama ikhwan, ulama daripada kalangan ikhwan muslim. Dia kata apa? Aslah nafsak wa du'urak. Tolong perelokkan diri kamu, bawa ajak orang lain. Elokkan diri kita sendiri. Tanamkan kekuatan dalam hati kita. Mana yang lompong kita tambahkan, mana yang tak elok kita perelokkan. Mudah-mudahan inilah jalan kita, inilah lawan kita yang akan dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz, Masya Allah. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, akhirat sebagai matlamat, perjalanan yang sudah pasti kita tidak boleh nafi. La ilaha illallah, itulah tujuan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang didatangkan oleh Allah sebagai penunjuk jalan kepada kita. Kita jaga, pelihara baik-baik dan elok. Tapi dalam masa yang sama, cabaran, halangan yang kita tak dapat nafi tadi disebut kepada kita,
cabaran dari sudut dalaman yang sudah tidak dapat kita nafi. Bagaimana syaitan dan iblis yang sentiasa nak mencari jalan menyesatkan kita daripada hidup sampailah kita mati. Na'udzubillah. Namun teruslah berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan ia menolong dan membantu kita. Yang keduanya iaitu yang merujuk kepada kita itu sendiri, nafsu. Subhanallah. Cukup amat dahsyat tuan-tuan ya. Bila mana kata ustaz tadi, kita bukan nak ada masa lagi nak jeling orang tu, nak tengok orang ni tuan-tuan. Kita nak datangkan keyakinan terhadap akhirat. Ya Allah, tawaran-tawaran yang didatangkan kepada kita ni bukan senang tuan-tuan nak buat. Bukan tak tahu kata apa, solat sunat qabliyah subuh tu Nabi duk sebut apa, lebih baik daripada dunia dan isinya. Kita buatlah sudah tuan-tuan. Apa ni datang masjid pun tak buat solat sunat qabliyah. Kita pula duk jeling ke orang. Kita buatlah sudah tuan-tuan. Itu tu contoh lah kan. Itu contoh mudah. Bagaimana kita yang Allah izinkan kita dapat memakmurkan rumah Allah ini. Allah kata, inilah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Ini bukan tempat untuk kita nak bercakaran, nak berselisihan. Sebaliknya kalau kita yang duduk di dalam rumah Allah ni, kita datang daripada utara, kita bawalah sejahtera di sini. Kita datang daripada arah sebelah selatan, kita bawalah perpaduan sesama kita. Kita datang daripada timur, bawalah makmur di sini. Kita datang daripada arah barat, kita temukan keberkatan. Sebab apabila disebut tadi, sekali lagi saya suka bila mana ustaz tu mengungkapkan perjalanan yang kita ada langkah pada setiap masa yang berlaku kepada kita, tak tahu apa nak jadi dan nak berlaku. Allah, banyak duk datang ni kisah-kisah kematian yang berlaku dengan orang yang kita tak boleh sangka. Minggu lepas lah ustaz, di taman kami, younger ustaz, baru 40-an, aktif, sport, badan fit, balik kerja naik basikal sebelum nak buka puasa. Akhirnya isterinya duk WhatsApp group, mana ada siapa nampak suami saya tak balik lagi ni, dah dekat nak buka puasa. Kalau siapa nampak tolong bagi tahulah. Sampai dah dekat maghrib, tak ada siapa tahu apa tuan-tuan. Rupanya dia jatuh depan security guard tu, bukanlah jauh pun, lebih kurang seberang macam tu tiang je, tapi dekat tiang tu ada satu pokok. Subhanallah tuan, baru 40 tahun meninggal dunia di tempat kejadian. Apa keadaan pun, mudah-mudahan kata ustaz tadi, perbaiki niat, perbaharui niat, mohon minta kita dimatikan dalam kebaikan. Subhanallah. Di Tikam Batu, ini cerita yang agak lama dah, kawasan Sungai Petani, Tuan Haji Ramli, bukan Tuan Haji Ramli ada dalam ni Tuan Haji Ramli, cerita ni menjadi buah mulut orang kampung, orang ramai. Sudah 70 tahun lebih ahli masjid, buat sawah padi. Apabila orang duk bertanya, kenapa ni Tuan Haji dah umur lanjut usia, anak-anak pun dah berjaya, duk buat lagi sawah padi ni? Saya buat kerana saya nak bayar zakat, bukan kerana nak mencari pendapatan tuan-tuan. Ahli masjid berjemaah 5 waktu, selepas solat suka duk melihat dia baca Al-Quran. Kalau ada masa panjang baca lebih, kalau kurang baca sikit. Masa bulan Ramadan dalam sekitar tahun 95 macam tu, meninggal dunia ketika solat sunat tarawih. Rumahnya tak apa jauh lah daripada masjid itu, maka dikatakan lebih kurang 150 meter. Orang datang ramai penuh, semua berusung-usungan mendukung beliau masuk ke dalam rumah Allah. Tuan-tuan, nak menanam keyakinan kita kepada hari akhirat memanglah sukar, memanglah payah. Banyak halangan-halangan selain daripada dalaman tadi, halangan di sudut luaran, duniawi, kawan-kawan. Ini dah masa bukan kita nak pilih lagi benda-benda yang boleh meleka dan melalaikan kita. Kalau kata Ustaz Roslan tadi, sudah umur macam ni, amat bimbang, risau dan takut. Saya pun takut tuan-tuan. Sebab kita melihat ramai orang yang diambil balik pulang kepada Allah pada umur dan usia yang kita kata tak wajar. Ustaz Asri Ibrahim, vokalis kumpulan Rabbani. Bayangkan tuan-tuan, dalam bulan Syaban membuat rakaman syahadah di RTM. Baru sampai sebelum subuh,
Assalamualaikum ni apa, menurut isteri dia, saya dah sampai ni, kejap lagi abang ada rakaman. Selepas habis solat waktu subuh, menerima berita, minta maaf ustazah, ustaz sudah meninggal dunia. Tuan-tuan bayangkan macam mana maklumat itu diterima, tuan-tuan. Subhanallah. Beliaulah yang juga dapat merakamkan bagaimana perjalanan hidup kita nak meninggalkan bulan Ramadan ini. Ramadan sedang meninggalkan kita, Syawal menjelang menandakan hari raya, kehidupan biasa bermula semula, Ramadan hadapan belum tentu kita jumpa, renung pula ke hadapan bagaimana nasib kita. Apakah kita mati di dalam husnul khatimah kerana nafsu selalu mendorong kejahatan, juga syaitan yang sentiasa melalaikan. Itu hasil daripada sumbangan beliau, mengingatkan kepada kita tentang kematian yang juga berkaitan dengan Ramadan yang semakin meninggalkan kita. Ustaz, untuk di bahagian yang terakhir ini, apakah persiapan dan persediaan terbaik kita Ustaz untuk kita kembali balik ke hari akhirat, ke negeri yang kekal abadi, yang itulah menentukan baik buruknya kita apabila menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Silakan Ustaz. Tuan-tuan, puan-puan semua, anggaplah apa yang saya sampaikan ini dengan Ramadan yang penuh keberkatan di pagi 12 Ramadan, bersaksikan malaikat bersama dengan kita, Allah melihat kita semua dengan berkat Ramadan yang penuh kerahmatan ini. Anggaplah ini adalah satu peringatan buat diri sendiri dan letakkanlah, itulah harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hari datang Ibnu Abbas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa Ibnu Abbas? Silap. Satu datang Al-Abbas, pak saudara Nabi. Al-Abbas, pak saudara Nabi. Al-Abbas, Ibnu Abbas, sepupu Nabi. Yang datang Al-Abbas, pak saudara Nabi. Datang jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah. Dipanggil Nabi Rasulullah walaupun anak saudara dia. Itu penghormatan yang abadi. Ya Rasulullah, dullani ala syai'in. Tunjukkan aku satu perkara. Dan jawab Nabi SAW, ya ammi, salillaha al-afiyata. Minta dengan Allah keafiatan. Itu jawapan Nabi. Ya ammi, salillaha al-afiyata. Minta Allah keafiatan. Keselamatan Allah yang akan beri. Kerahmatan Allah yang akan beri. Minta dengan Tuhan. Tuan-tuan bayangkan, pesanan ini cukup hebat, bermakna dalam kehidupan beragama kita. Siapa kita berharap nak selamat dengan Allah, bahagia dengan Allah, sejahtera dengan Allah. Maka datang hadis yang kedua. Tadi Al-Abbas, saudara Nabi, anaknya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, jumpa Nabi SAW, sepupu Nabi lah, minta pesanan kepada Nabi SAW, daripada Nabi SAW. Jawab Nabi dengan hadis yang sahih, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitabnya. Semua kita baca hadis ini, semua kita tahu hadis ini. Apa kata Nabi SAW? Wahai Ibnu Abbas, sepupuku, 5 perkara tolong jaga. Ightanim khamsan qabla khamsin. Hadis tuan-tuan masyhur, sangat-sangat masyhur. Rabuk 5 perkara, belum tiba 5 yang lain. Kelima-lima ini tuan-tuan adalah peluang keemasan kita. Untuk kita dapat capai, belum datang 5 yang lain. Apa 5 yang disebut itu? Yang pertama Nabi sebut, syababaka qabla haramika. Waktu muda kamu, belum kamu dah nyanyuk, dah tua. Baik tuan-tuan sekalian, kita yang ada pada pagi ni, yang muda tak kurang ramai. Alhamdulillah, dalam 30 kira muda lah. Saya 61, kira muda lagi. Tuan-tuan sekalian, rasa semangat muda. Mantan Sri, Tan Sri pun sebaya saya, alhamdulillah, muda lagi. Umur 70, muda lagi tu.
Muda dengan makna belum kita mati. Muda lagi lah. Kata Nabi, syababaka qabla haramika. Waktu muda kamu, belum tua kamu. Kita boleh faham tuan-tuan. Kalau waktu muda kita kuat tenaga, waktu kita dah nyanyok tua, bayangkan apa nilai kita. Makan pun tak erti nak basuh tangan sendiri. Kencing pun rata-rata tempat. Bercakap macam budak umur 6 tahun setengah. Apa nilai kita pada masa itu? Tak apa. Artinya Nabi ingat kepada kita saat kita ada usia yang begini, muda kita, gunakanlah. Maka dalam usia kita sekarang, walaupun dalam usia 60-an, Allah masih beri kita nikmat untuk beramal, berilmu, buat kebaikan demi kebaikan. Istighfar, taubat. Satu. Yang kedua kata apa kepada kita? Yang kedua kata Rasulullah ialah wasahhataka qabla saqamika. Ya, kita sihat walafiat. Belum kita sakit. Alhamdulillah sampai malam ini, semalam kita masih dalam saf sembahyang berjemaah. Baik Isya, Maghrib dengan sembahyang tarawih. Subuh pagi sampai lagi. Walaupun kadang-kadang berjalan dah lenguh dah. Naik tangga masjid kadang-kadang berhenti 4 kali. Tetapi sampai ke saf, dapat duduk dalam saf berjemaah. Isya, subuh, Maghrib. Masih sihat lagi Alhamdulillah. Makan pun lalu lagi. Walaupun tak banyak pun, boleh lagi lah makannya. Bayangkan tuan-tuan, ini rezeki. Tapi kalau kita dah terlantar, suap pun dah keluar, halu nasi pun keluar, muntah balik, nak duduk pun tak boleh, nak berdiri pun tak boleh, tuan-tuan bayangkan. Inilah di antara benda yang kita kena ingatkan di masing-masing. Kesihatan yang kita ada ini satu rezeki paling besar Allah kepada kita. Untuk apa? Untuk berkhidmat dalam mencari ilmu, mencari kebaikan, buat pahala, cari kerana Allah Subhanahu wa taala. Kesihatan kita penuhkan dengan kebaikan demi kebaikan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang ketiga, wa ghinaka qabla faqrika. Waktu berharta, boleh menyumbang, memberi, boleh membina sesuatu yang baik, infak, derma, tak banyak pun sikit, lillahi ta'ala. Belum kita dimiskinkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sama akhirat kita. Sumbangan kita dalam tabung Ramadan, infak Ramadan, iftar Ramadan, anak yatim, macam-macam semua kita tahu. Ini adalah harga besar kepada kita. Kita tidak mahu di padang mahsyar nanti, kita hanya merayu kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa. Mau nak minta bersedekah pada masa itu, tak ada dah harapan kita. Jadi maknanya, atas nama harta kita ada, kita sumbangkanlah. Ini cara kita dapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Saya ingat kata Syekh Sya'rawi. Sya'rawi siapa tuan-tuan? Tokoh besar ulama tafsir pada Mesir, meninggal tahun 88. Muhammad Mutawil Sya'rawi. Dia tafsir ayat Al-Quran. Ayatnya apa dia? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum, dalam surah Al-Baqarah itulah. Apa kata Sya'rawi? Dia kata ayat ini betul-betul ayat yang mengerahkan semua manusia. Yang duit walaupun tak banyak, infakkanlah. Jangan tunggu kaya. Siapa yang ada harta walaupun sikit, beri saja sikit. Sebab ayat ini buka pintu rezeki, pintu rahmat, pintu syurga. Sebab itulah hal ini kata Sya'rawi, kita nak menyumbang bukan untuk kita kaya. Kita menyumbang bila kita ada. Sikit banyak kita ada, sumbang. Musim pun ya. Cara berfikir macam itulah orang yang berjaya. Tapi kita kadang-kadang nak menyumbang bila? Nanti aku ada harta, nyumbanglah. Sekarang tak boleh, aku terima bantuan. Awak bantuan terima pun, ambil 10 sen, tabungkan dia. Itu cara bijak. Awak penerima zakat. Tiap bulan orang bagi zakat, katalah LZS bagi zakat 100 bulan. Ambil 10 sen, tabungkan. Biar bijak. Biar kita ada kebijakan berfikir. Walaupun 10 sen, tabungkan dalam tabung kebajikan, tabung masjid. Itu cara orang yang benar-benar beriman. Dia nak apa tu? Rahmat Allah, syurga Allah dan kebaikan daripada masyarakat. Ini cara berfikir orang bijak. Tapi kalau tunggu kaya raya, baru nak menyumbang, bimbang, dah kaya, kedekut pula dah. Akhirnya, tak ada apa sumbangan dalam agama. Baik. Yang keempat Nabi kata apa? Wa faraghaka qabla syughlika. Waktu ada masa tuan-tuan. Sebab tu saya ingat hal ini penting sangat. Sebab kata Al-Imam As-Suyuti rahmatullah, bila sebut hal masa ni, dia satu benda yang begitu sekali berharga kepada kita. Masa jangan pandang bersoal ke umur. Masa itu bermakna sekarang ini. Sekarang ini, bukan tunggu umur kita sekian.
Faraghaka dengan makna masa itu dalam bentuk sekarang. Aku sekarang boleh sembahyang duha. Segera. Aku sekarang boleh cukup. Segera akan buat. Belum kita hilang masa untuk beramal. Suatulah kata Imam As-Suyuti, masa itu apa yang kamu ada sekarang. Waktu kamu ada sekarang. Bukan tunggu besok satu bulan. Sekarang jam 8, hampir ke 8. Syuruk dah sampai. Okey, duha. Duha. Sekarang pukul 10 pagi. Tenaga ada, kuatan ada, hafaz jadah sembahyang. Itulah dikatakan masa yang berkualiti dalam bicara Imam Suyuti rahmatullah. Baik, yang kelima terakhirnya, kata beliau, kata Nabi SAW kepada Ibn Abbas tadi, wa hayataka qabla mautika, waktu kamu hidup, lalu kamu mati. Tuan-tuan, waktu hidup kita ini, benarlah bila satu hari Jibril datang kepada Nabi SAW, jumpa Nabi, berdepan dengan Nabi. Abang Jibril kata kat Nabi, ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sampai masa matilah kamu, hai Muhammad. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Kamu buat apa, buatlah Muhammad. Tapi bila sampai masa, Allah akan balasi amal kamu, baik dan buruk. Yang ketiga, kata Jibril kat Nabi, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Kamu nak sayang kasih harta ke keluarga, sayang. Tapi ingat, sampai masa berpisahlah kamu. Tengok tuan-tuan. Maksud Jibril ajar Nabi, masa hidup itulah, buatlah apa kamu buat. Nak sayang kasih, silakanlah. Nak cinta sayang, silakanlah. Nak beramal, silakanlah. Tapi, sampai masa terputus segala-galanya. Dengan anak isteri terputus. Dengan harta terputus. Dengan hidup terputus. Ketika itu, jangan kita menyesal. Aku tak buat kebaikan, kenapa. Ada satu cerita menarik daripada saya baru baca 2 hari lepas. Kalau duduk bagi ceramah dalam Ramadan ni, cuba semak buku. Satu cerita menarik daripada Abu Laith As-Samarqandi. Dalam kitab Tambul Ghafilin, diceritakan satu cerita. Saya tak dapatlah sumber cerita tu daripada sumber, tapi disebut kitab itu. Di pada masyar nanti dirawayakan, qila dikatakan oleh Abu Samarqandi. Di pada masyar nanti, bila Allah angkat kita ni untuk dibawa di depannya, dihisap, dihitung. Ini cerita Samarqand dalam kitabnya Tabul Ghafilin. Ada satu manusia yang dia dulu memang apa amal dia tak buat. Dia sembahyang rajin, zikir rajin, sembahyang sunat rajin, ibadat sunat dia buat, puasa sunat dia buat. Tapi satu kekurangan dia ialah dia kurang bersedekah. Amal semua dia buat. Sunat qiyam, sunat tahajud, sunat duha, sunat puasa dia buat. Tapi sebenarnya tak buat. Yang dia kurang buat ialah bersedekah. Di pada masyarakat nanti riwayatkan, Allah akan kumpulkan dia depan Allah dan dihisab. Maka semua amal baik, bab sedekah dia tak banyak. Lalu kata hamba Allah ini, wahai Tuhan, aku dapat buat kebaikan yang banyak, tapi aku menyesal pada hari ini sebab aku tak menyumbang dengan sepatutnya harta yang aku ada masa hidup dahulu. Apa yang berlaku, kata dalam kitabnya, lalu kita bercakap kepada Allah Azza wa Jalla, wahai Tuhan, kalau bolehlah aku nak balik semula ke bumi, aku nak infak apa aku ada. Dia bukan gagal, dia ada kekuatan sebab sedekahnya, bukan gagal, dia ada kekuatan sebab amalnya baik, tapi mengurangi kebaikannya, tak menyumbang tadi masa hidup. Akhirnya malaikat kata, kamu tak akan kembali semula, tetapi kamu berjaya, tapi kejayaan kamu taklah kejayaan yang penuh. Cerita dirakamkan oleh As-Samarqand kitabnya, menunjuk kepada kita, tuan-tuan, bahawa kita dalam hidup ini buatlah segala pun maksimumkan. Kita buat maksimum ibadat, nama, sedekah, derma, jariah, istighfar, taubat, qiyam, tahajud, sedekah, derma, kita infakkan. Kita buat dalam bentuk yang maksimum. Maksimumkan. Mudah-mudahan bila kita maksimumkan upaya kita dengan ibadat-ibadat begitu rupa, insya-Allah natijahnya, penghujung kita insya-Allah dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapat husnul khatimah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya bercakap untuk saya, tuan-tuan, dalam kelemahan, saya doakan mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mana-mana kekurangan dapat kita tampung, mana kelemahan kita dapat perbaiki, elokkan insya-Allah. Wallahu alam, aqulu qawli hadza
Astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia muslimin yang dirahmati Allah. Modal, 5 modal yang merupakan suatu peluang yang diberi kepada kita untuk membuat persiapan dan persediaan untuk kembali ke hari akhirat. Walaupun kepada kita ada sebahagiannya tak berkesempatan untuk mendapat modal itu di awal, tapi di kemudian hari pun baik. Cuma terujilah sikit tuan-tuan. Macam mana disebut tadi, masa muda tak berkesempatan, masa tua baru nak berkejar-kejaran. Ustaz Ruslan, bagaimana Tuan Haji Kamarudin, pelajar tertua OUM Ustaz, mengambil pengajian Islam dan meninggal dunia tuan-tuan. Anak-anak beliau banyak ni di sekitar Kota Kemuning, Subang Jaya, di Puncak Berdana. Umur 60 lebih, lepas habis dah pencen, masuk pengajian Islam di OUM. Dapat first degree tuan-tuan, pengajian Islam. Subhanallah. 4 tahun tuan-tuan. Bukan dia nak minta kerja tuan-tuan, nak memperbaiki diri, nak menuntut ilmu. Sempat ambil MA, dapat juga kedudukan yang baik. Tak sempat ambil PhD, meninggal dunia. Tapi dia nak buat tuan-tuan. Subhanallah. Yang kedua tadi apa Ustaz kata? Masa sihat tak berkesempatan, masa dah sakit baru nak ingatkan. Bagus boleh, cuma ada ujian lah, banyak lah tuan-tuan. Saya dijemput Ustaz mengajar berceramah di Pusat Dialisis Session 2 Shah Alam, tempat orang sakit buah pinggang tuan-tuan. Dia orang ni ada perawatan selama 3 ke 4 jam. Maka ada masa rehat tu, pertukaran darah, masuk darah, nak minta Ustaz menyampaikan tazkirah pengajian ilmu. Jadi kita tanya apa tajuk tuan-tuan? Ustaz boleh tak kami nak mendengar tafsir Al-Quran? Kita ada tafsir Quran. Oi takut ni dengar. Bukanlah tak boleh tuan-tuan. Bolehlah sikit-sikit. Sebab takut tu apa Ustaz? Sebab tengah belajar tu duduk kat atas tilam empuk Ustaz. Belakang mereka ni ada 3 bantal lembut-lembut. Adalah 40 orang tuan-tuan. Atau bayangkanlah, orang belajar duduk atas tilam dengan katil yang baik, dengan bantal yang empuk. Memang tengah saya berceramah tu memang biji mata layu semua tuan-tuan. Tu tuan-tuan yang duduk tempat tahu apa selesa ni pun ada hak yang terpejam tu nak buat macam mana. Itu orang tak berkesempatan masa sihat, masa sakit baru nak buat. Tadi disebut kepada kita masa lapang kita tak peduli, masa kita dah diberi sempit. Tak apa, ambillah kesempatan-kesempitan itu. Sebab ada orang yang memang dah sempit daripada awal. Ustaz, ada pernah mengajar ataupun berceramah di Malaysian Association of Blind. Ni Persatuan Orang Buta Malaysia tuan-tuan, dekat Brickfield. Subhanallah. Apa kita nak cerita? Mereka dalam kesukaran, kepayahan, kena juga belajar menuntut ilmu agama. Belajar Quran guna braille, kena mengikuti pengajian seperti kita. Ketika mana kuliah pengajian ni tuan-tuan, macam kita ni berasa nak bangkit, nak bangun pergi bilik air, tak bangkit, bangunlah macam itu. Bila mana mereka nak bagi bangun ni, raba, merasa-rasa tersilap, tersalah, jatuh, tertungging, bangun balik. Kita kata, ya Allah, macam mana hari-hari mereka ni hidup, ya Allah. Jadi terbayangkan Ustaz, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Surah Taha ayat 124 Allah kata, barang siapa yang berpaling daripada peringatan Allah. Jadi sahabat kita tadi bukan berpaling, mereka diuji dengan mata buta. Tapi orang yang di dunia diberi mudah, senang, nampak, telinga boleh dengar, tapi berpaling daripada peringatan Allah, dibimbangi, tak ada perbekalan yang baik, bangkit di hari akhirat, dibutakan mata, diberi kesempitan hidup yang cukup sukar dan payah. Na'udzubillah. Saya juga pernah mendapat undangan di Masjid Negeri berceramah di hadapan 300 orang Ustaz, cacat pendengaran dan kecakapan. Orang pekak dengan bisu. Saya pun kata macam mana nak berceramah ni. Ustaz, sorry. Ustaz ceramah, nanti kita ada cikgu juru bahasa. Subhanallah tuan-tuan. Apa yang kita kagumi dalam kesempitan itu, dalam kepayahan itu, mereka tak boleh dapat tidak kena tengok sign language oleh cikgu mereka. Kalau orang mata buta tadi tuan-tuan, mereka nak belajar, mereka kena guna kuasa telinga mereka. Tak seperti kita mendengar, melihat sekarang. Allahu Akbar. Jadi bagaimana power cikgu tadi tu, ketika kita menyampaikan syarahan, kita bercakap tentang syurga.
Mereka boleh menunjukkan riak wajah muka kerana apa magic yang ada pada tangan cikgu ini. Bila kita bercakap tentang neraka, apa tangan Kak Cikgu ni boleh buat sampai mereka menangis? Subhanallah tuan-tuan. Kadang-kadang sampai saya pun terlupa, terkuat sikit suara. Lalu pengacara menegur, Ustaz cakap perlahan sudahlah, mereka bukan dengar pun. Ya Allah ya Tuhan, tuan-tuan. Ustaz cakap bagi cikgu ni dengar sudahlah. Subhanallah tuan-tuan. Modal yang diberi tadi disebut Ustaz kepada kita cukup banyak untuk kita bawa balik sebagai mazra'atul akhirah, untuk kita kutip balik kebun di hari akhirat kelak. Saya mewakili Ustaz Roslan Muhammad kepada pagi ini mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua ibu ayah, hadirin wal hadirat sekalian, kerana bersama-sama daripada awal mengikuti bicara kehidupan akhirat, satu perjalanan yang pasti. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dan dikongsikan tadi mendapat kebaikan kepada kita sama kita, walaupun yang menyampaikan pun sama juga mendapat i'tibar. Dengan itu, ampun maaf daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.